Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan terangkan berkenaan tutorial 4, iaitu topik 4, forces. Saya akan terangkan, saya akan explain macam mana nak membuat atau macam mana nak melukis free body diagram bagi soalan nombor 1. Sebelum tu mungkin kita boleh recap sedikit apakah yang kita dah bincangkan, apa yang saya dah bincangkan dalam video yang sebelum ini, iaitu bila kita nak melukis free body diagram, dia mungkin melibatkan beberapa force atau kesemua force. It depends on the situation. Apa force yang terlibat? Mungkin dia weight. Jika ada mass, biasanya ada mass, so ada weight lah. Okay, so weight is a force also. Dengan formula W, weight sama dengan M darab G, mass darab gravitational acceleration. Tension bila melibatkan tali, bila melibatkan tegangan. Bila ada puli dan ada tali, dia ditarik, dia diikat kepada puli, dia melibatkan tensional force atau tension. Bila adanya normal force, bila dia berada pada satu surface, it doesn't matter whether the surface in horizontal or in vertical. Okay, sama ada dia mengufuk atau melintang ataupun vertical, masih ada normal force asalkan ada surface where the object lies. Okay, dan ada friction bila melibatkan permukaan yang kasar, rough surface. Dan akhir sekali akan ada external force bila kita nampak dalam soalan atau dalam gambar rajah ada external force, ada orang tarik, ada orang tolak, ada external force yang menolak atau menarik dia, barulah ada external force. So dengan kita pakai kesemua konsep di sebalik all the forces, when the forces will be acted to the object, so barulah kita boleh lukiskan free body diagram. So ini adalah soalan 1 melibatkan figure 4.1, 4.2 dan 4.3. Dan soalan minta kita untuk sketch, lakarkan gambar rajah jasad bebas free body diagram to identify the forces acting on the body or bodies in each given situation. Okay, so saya dah transfer dia ke sini. So inilah dia soalan nombor 1 saya. So dalam soalan nombor 1 kita boleh tengok, kita boleh beri sedikit, lakar sedikit dekat soalan ni. Apakah mungkin force yang terlibat? Disebabkan dia ada mass, ada weight, dan kita boleh lukiskan dengan ringkas. Kalau ini adalah Cartesian coordinate kita, X and Y component, awak kena tahu, saya dah terangkan dalam video sebelum ini, weight kita adalah sentiasa 90 darjah dengan ground, perpendicular to the ground. So dia adalah ini arah bagi weight. Jangan tersilap ya. Ada sudut lah. Kalau saya pindahkan ke Cartesian coordinate saya, ada sudut. Di mana kalau 20 degree, our inclined plane, plane kita yang terpampas sikit ni ataupun ternaik sikit ni 20 degree, sebenarnya dia dekat sini 20 degree tu. Dia adalah melekat dengan paksi Y tu 20 degree. Normal kat mana? Normal kat sini 90 darjah. Normal ni sebenarnya from the surface, daripada surface sampai atas. Boleh tengok saya lukis betul-betul from the surface. Okay.
Dan friction force saya adalah pada surface juga. Arah dia sentiasa melawan arah pergerakan. Mana saya tahu pergerakan ke kanan, friction force mesti opposite direction. Okay, so saya ada FK, ada normal, ada weight. Ini saja yang saya ada. FK, normal dan weight. Ada 3. Ada external force, so saya tak nampak ada external force. Saya tak nampak pula daya luar yang menolak atau menarik dia, so tak wujud, tak ada. Tapi kenapa dia boleh jatuh, dia boleh bergerak ke bawah? Disebabkan saya punya surface yang saya incline sebanyak 20%. Itu sebab dia bergerak ke bawah. Bukan disebabkan anybody tolak atau tarik dia. Ya. So jangan tambah. Jika tak ada awak nampak external force, don't add it to your free body diagram. Ya. So apa saya buat? Saya pindah dia ke sini. Saya letakkan dia semua pada satu paksi. Semuanya bermula daripada titik tengah ni lah. So, saya lukiskan kesemuanya atas Cartesian coordinate. Saya letak weight dulu. Weight mestilah kat sini 90 darjah tadi. So, jangan tersilap. Jangan letakkan dia betul-betul atas y-axis. Itu dah salah. Okay? Ini adalah kita punya weight. Dengan degree 20 tu adalah kat sini. 20 darjah. Okay. Kemudian kita ada friction normal dululah. Normal. Dan yang terakhir friction force. So ini my normal force. Ini adalah FK. Tak apa. Biarkan dia dalam keadaan sengit macam tu. Kenapa dia sengit? Disebabkan kita punya rough surface adalah at inclined plane iaitu 20 degree. So saya letakkan bulat kat sini. Titik tengah ni menggambarkan awak punya objek. Okay. Dan saya nak tambah satu lagi. Ini optional. Tak letak pun tak apa. Iaitu direction of the object. Objek bergerak parallel to the surface. Selari dengan surface. Ini saya punya velocity. Selesai. Figure 4.1. Okay, tengok figure 4.2 pula. Figure 4.2 dia melibatkan dua objek. So, saya letakkan kat sini objek A dan objek B. Do not combine. Do not combine the object. Do not combine the free body diagram. Dia perlu diasingkan. So, objek A saya, kalau saya nak lakar kat sini dulu, dia ada normal force daripada dia punya surface tu acted from the surface upward. Weight daripada titik tengah, dia 90 darjah, dia ke bawah je, tak ada masalah. Kemudian dia rough surface. Pada surface tu sebenarnya ada FK to the left. Kenapa FK to the left? Because velocity adalah to the right. Kemudian kalau B pula, saya lupa. Tensional force. Satu lagi sebab dia melibatkan puli. Ada tali yang menarik dia, yang memegang dia kepada puli. So, tension force ke kanan. Kenapa ke kanan? Always to the something that hold them. Kalau puli tu kat kanan, di kanan dia yang menarik, dia memegang A, so arah dia ke kanan. So ada empat forces, 4 forces acted on object A.
How about objek B? Objek B pula tension pasti ada, the same tension sebab melibatkan tali yang sama. Dan weight ke bawah. Ini weight A, ini weight B. Kita pindahkan dia ke kita punya Cartesian coordinate. Okay, so saya ada weight ke bawah. Kita ada normal ke atas. Mari kejap, saya betulkan. Normal ke atas. Okay. Kemudian normal ke atas. Okay. Kemudian tension ke kanan. Kemudian friction force ke kiri. Okay. Dan titik tengah adalah melambangkan objek. So saya label normal force A. Okay. Sebab dia melibatkan objek A. Bila melibatkan banyak objek, nanti kita takut kita tersilap. Ini FK. Ini weight for objek A, WA, dan ini tension. Okay. Mudah saja Untuk objek B, lebih mudah. Ada dua saja. Tension ke atas. Oh, sorry. Saya pakai warna biru lah. Tension ke atas. Kemudian weight ke bawah. Tak perfect lah saya punya gambaran ni, gambar rajah ni, sebab dia bukan betul-betul atas Cartesian coordinate, tapi I'm sure you can draw better than me. Okay, so ini adalah tension, bukan N ini tension melibatkan tali. Ini WB, dan saya suka nak letakkan direction of velocity, direction of motion. V saya ke kanan, yang ini V saya ke bawah. Okay, so saya label V. Ini adalah V. Okay, selesai. Figure 4.2. Dan yang terakhir, sama juga saya nak copy saja yang ini. Sekejap saya copy. Nanti saya ubah sikit. Okay. Sebab saya boleh pinjam sekejap gambar yang di atas tu supaya mudah saya nak terangkan. Sebab apa? Sebab M1 dan M2 ni adalah sama dia punya keadaan dengan objek B tadi. Cuma saya betulkan sedikit lah. Objek B atau objek 2 saya tahu sebelah kiri ni. Saya nak kaitkan dengan figure tu, takut awak confused, so saya letakkan. Okay. Ini mungkin silap lah ini tak betul lah. Saya buang dulu yang ini. Okay. Dan saya nak betulkan W ni. Okay, so inilah objek M2 sebab saya nak kaitkan dengan belah kiri ni, M2. Dan belah kanan adalah M1. Tension sama, weight sama arahnya, cuma velocity mungkin berbeza dengan objek dengan Fibonacci diagram yang di atas. M2 turun ke bawah, dah betul. Tetapi M1 saya dia naik ke atas. Okay, so ini adalah V saya. Dan ni labelnya adalah W2. Ini W1. Tapi T saya tak labelkan sebagai T1 atau T2. Dia adalah tensional force yang sama. Kenapa? Kerana dia melibatkan tali yang sama. Okey, saya rasa itulah dia
free body diagram, dan saya harap dengan saya berikan penjelasan untuk beberapa konsep, beberapa kes kat sini, awak boleh lukiskan sendirilah. Okay, nanti sebab dia memang melibatkan banyak free body diagram untuk kita apply pada Newton's law of motion yang pertama, second Newton's law of motion, and also third Newton's law of motion. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.